salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Gigi Ahmad. Sehari selepas sambutan Christmas yang cukup meriah walaupun dalam norma baharu, perlu patuh dengan SOP, ramai juga yang tak dapat balik kampung, terutamanya mereka di Sabah dan Sarawak, tetapi masih lagi meriah dan banyak kami bawakan laporan semalam sempena sambutan Christmas. Tetapi di sebalik itu juga dengan cuti panjang pada hujung minggu ini, kita juga menyaksikan trafik semakin sesak di beberapa laluan Lebuh Raya Plus seperti yang anda saksikan laporannya di astroawani.com. Keadaan trafik di Lebuh Raya Kendalian Plus dilaporkan sesak di beberapa laluan membabitkan arah selatan dan utara sejak jam 9 pagi semalam, dan keadaan itu disebabkan berlaku peningkatan ketara kenderaan masuk ke Lebuh Raya sempena dengan cuti Christmas dan Tahun Baharu akan datang. Dan keadaan trafik yang sesak itu bagaimanapun tidak berlaku di Plaza Tol keluar dari Ibu Negara. Kalau kita lihat, beberapa lokasi telah mula menunjukkan kesesakan pagi semalam. Contohnya bermula di Rawang Selatan menuju ke kawasan Bukit Beruntung dan Bukit Tagar, dan kesesakan trafik juga dilaporkan di lokasi biasa iaitu di kawasan Lebuh Raya 3 lorong kepada 2 lorong iaitu di Slim River arah Sungai. Dan kami juga akan bawakan laporan terkini bagaimana pula keadaan trafik pada hari ini. Pastinya masih lagi sesak dan juga mungkin selepas selesai hujung minggu ini pastinya ramai juga yang pulang ke Ibu Negara selepas telah pun bercuti pada hujung minggu ini. Ya, kalau kita tengok trend peningkatan trafik itu juga ramai yang dari luar daripada ibu kota datang masuk ke dalam ibu kota, itu menyebabkan kesesakan itu berlaku. Bagaimanapun kita harapkan waspada yang tinggi diambil oleh setiap daripada kita kerana kita masih lagi dalam PKPB dan masih lagi mengamalkan SOP norma baharu ketika ini. Ya, Gigi, dengan itu kita juga nak bawakan sedikit lagi laporan Christmas. Kita nak lihat kesatuan dan saling memahami antara satu sama lain. Itu merupakan keunikan yang ada di Sarawak, terutamanya pada musim perayaan, dan baik di bandar maupun di pedalaman dan juga di rumah panjang. Semangat itu tidak pernah luntur, dan kita nak memahami suasana sambutan Hari Christmas di Rumah Panjang Tema Saan Terbedu Serian langsung dari Kuching. Wakil Astro Awani Sarawak Fadilah Sulaiman yang bersedia untuk berkongsi bagaimana sambutan dan suasana Christmas di Rumah Panjang semalam. Teruskan, Fadilah. Okey, baik. Hai, terima kasih Gigi dan Naila, dan selamat pagi dan selamat Hari Christmas kepada semua. Jadi ini pengalaman saya pertama kali menyambut Christmas di Rumah Panjang. Ini pengalaman pertama kali jugalah untuk saya walaupun sudah lama duduk di Sarawak ni. Adanya sangat menarik dan cukup memberi impak pada saya. Lebih-lebih lagi kita menyambutnya dalam keadaan kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi sebelum saya menceritakan pasal sambutan, ingin saya kongsikan dululah persiapan sebelum menjelang Christmas itu sendiri. Jadi saya bersama juru kamera Supri dan seorang lagi wartawan Zuluddin, kami bertiga berkesempatanlah untuk dijemput ke Kampung Temasaan di Terbedu Serian Sarawak ni. Sebelum kita ke sana, kita sudah set awal-awal lah dengan ketua kampung dekat situ sebab pernah berjumpa di satu majlis. Jadi bila kita tempat lokasi perjumpaan adalah di gereja Kampung Temasaan tu, which is located betul-betul tepi jalan lah. Jadi masa kami sampai tu, kami memang menjangkakan ada ramai yang membuat gotong royong. Memang betul ada orang ramai membuat gotong royong, tapi yang menarik perhatian kami adalah ketika itu ramai anak muda ataupun pemuda yang membuat gotong royong masa tu. Jadi kami pun bila kami jumpa, kami cakaplah dengannya, bagusnya anak muda ni membantu semua. Awal-awal pagi lagi semua dah bangun, dalam 20 orang lebih macam tu. Jadi pengurusi gereja tu ada 2 orang je lah yang warga lebih berusia dalam lingkungan umur 40 ke 50 tahun macam tu. Dia pun, Encik Saan pun memberitahu saya macam, oh ini memang budaya dekat Kampung Temasaan ni. Kalau persiapan untuk Christmas ke, untuk perayaan gawai ke, apa-apa pun perayaan, memang mereka yang aktif menjalankan tugas-tugas macam tu. Katanya lagi macam, benda ni bersebab lah, sebab katanya kalau hanya dia dan seorang lagi golongan dewasa yang buat, sekejap je kerja tu, dalam setengah jam je dah settle. Tapi kalau anak muda ni dalam 2-3 jam. Tapi pentingnya di situ, dia nak melatih anak-anak itu untuk terlibat dalam kerja-kerja komuniti macam ni, supaya diorang biasa dan diorang akan mewarisi tradisi yang diorang biasa lakukan untuk persiapan sebelum menyambut sesuatu perayaan tu.
Baik, Fadilah kata tadi ini merupakan pengalaman antara yang pertama kali Fadilah sendiri menyambut Christmas, menyaksikan sambutan Christmas di Rumah Panjang. Boleh Fadilah kongsikan kepada penonton bagi kami juga yang tidak menyambut Christmas ini sebagai penganut Islam, tapi kita juga mungkin boleh ambil sedikit pengajaran apa yang menjadi keistimewaan ketika sambutan Christmas seperti yang Fadilah kata tadi, ramai anak muda terlibat dalam persiapan. Apa contoh yang boleh kita ambil sebagai pengajaran bagi kami yang tidak menyambut Christmas ini? Baik. Untuk mereka yang boleh saya kongsikan daripada kampung termasaan itu sendiri, selain belia yang bergiat aktif dalam tu, mereka juga bekerjasamalah untuk membantu golongan tu. Jadi selain daripada itu, istimewanya dekat kampung termasaan ini, dan saya percaya dekat kebanyakan kampung di Sarawak pun lah, memang pelbagai bangsa dan juga pelbagai agama. Jadi untuk keluarga besar, untuk pengetahuan yang di luar Sarawak sana, kalau biasanya dalam Rumah Panjang, dia memang sebuah rumah yang ada lebih kurang dalam 20 pintu. Maksudnya ada 20 keluarga kecil macam itulah, dan keluarga-keluarga tu pun datang daripada background yang berbeza. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristian. Lepas tu dari segi etniknya memang pelbagai lah. Yang main komuniti di sana ialah komuniti Bidayu. Tetapi ada juga orang Melanau, ada juga orang India, ada juga orang Indonesia. Ini sebab perkahwinan campur lah yang berlaku. Jadi semasa ini pun satu yang menarik juga lah, semasa persiapan tu kami perasan yang golongan warga lebih berusia, memang makcik-makcik biasanya diorang membuat persiapan. Makanan wajib untuk sambutan Christmas katanya adalah ayam pansuh dan juga pangkang. Pangkang tu macam lemang yang dimasak secara Bidayuh punya selera lah. Dia macam menggunakan anak buluh yang kecil. Jadi saya tanya kenapa memilih ayam pansuh dan lemang, katanya sebab mereka dah biasa dengan mempunyai ahli keluarga yang berbeza agama, jadi mereka mengambil makanan yang boleh dimakan oleh semua. Jadi untuk mereka memang dah siap-siap sediakan makanan untuk bahagian yang boleh diambil oleh umat Islam dan juga yang selebihnya lah. Macam tu. Fadilah, kalau kita lihat pencampuran budaya dan juga agama di sebuah rumah panjang itu adalah tidak asing lagi sebenarnya, tapi asing sedikit untuk mereka yang berada di Semenanjung. Sabah dan Sarawak sudah biasa melihat apabila setiap kali perayaan, memang anda semua yang berasal daripada perkahwinan campur kebiasaannya akan biasa dengan menyediakan juadah-juadah yang pelbagai. Ada rendang juga walaupun pada hari Christmas. Bagaimana Fadilah melihat pencampuran ini, masyarakat yang majmuk ini ketika lawatan Fadilah ke Rumah Panjang itu sendiri? Bagaimana mereka menyatakan ataupun menzahirkan harmoni di Rumah Panjang itu sendiri? Okey. Baik, dari pengalaman saya kalau ke Rumah Panjang itu sendiri, biasanya warga-warga di Rumah Panjang ini memang sangat menerima kedatangan orang. Tidak kira kita punya background apa. Macam kami jugalah. Kami pun bukannya keluarga. Tetapi dalam masa singkat yang kami dapat luangkan bersama penduduk kampung termasaan ni, pada time kami balik rumah tu, kami dah rasa macam keluarga sendiri. Mereka sangat menyambut. Macam saya sendiri pun beragama Islam. Jadi mereka datang ni pun memang sudah mesra, memang ajak duduk makan bersama, buat aktiviti pun bersama. Kalau sebab yang bagi saya lah yang lebih menyenangkan proses beramah mesra itu, sebab mereka semua melibatkan diri dalam aktiviti komuniti ini. Jadi masa persiapan tu saya dapat lihat semua orang memang keluar daripada bilik masing-masing, semua orang memang bersosial bersama masing-masing. Jadi tidak ada segelintir yang macam duduk di bilik main phone. Tidak ada benda-benda macam itu. Jadi bagi saya memang diorang punya budaya lah. Memang sangat menerima kedatangan orang luar. Dan dalam masa sekejap saya berada di sana juga, sebelum kita menyambut malam Christmas itu, mereka pun bawa kami, even sempat bawa kami pergi mandi di sungai di belakang Rumah Panjang tu. Even macam benda-benda macam tu, dalam masa yang singkat kita boleh lakukan pelbagai aktiviti bersama. Sebab bagi mereka, orang luar ke orang dalam ke, mereka akan melayan kamu seperti keluarga sendiri. Macam tu. Ya, itu keunikan dan pengalaman yang berharga daripada Fadilah Sulaiman, wakil Ekstra Awani di Sarawak, yang berkongsi dengan kita bagaimana rasa kemeriahannya menyambut hari Christmas, sambutan Christmas di Rumah Panjang. Terima kasih Fadilah. Moga kita boleh berkongsi lagi dengan keunikan di Sarawak dalam bulletin-bulletin seterusnya. Ya. Dalam masa yang sama, kita tahu juga sambutan Christmas pasti ramai yang nak teruskan dengan secara yang meriah, tetapi dalam masa yang sama seperti apa yang disarankan di seluruh dunia, ini juga masuk
masa yang sangat berisiko. Tak nak kita sia-siakan pengorbanan hampir sepanjang tahun ini ketika kita memerangi pandemik COVID-19. Jangan kita sia-siakan dengan rumah terbuka, dengan juga kunjung-mengunjung ketika musim perayaan ini dengan tidak menjaga SOP. Kerana kalau kita lihat, kes COVID-19 dalam negara masih lagi kekal pada 4 angka yang semalam saja kita lihat Selangor tertinggi pada 10 hari berturut-turut. Dan kita lihat semalam saja sebanyak 1,247 kes direkodkan pada Jumaat dengan negeri Selangor kekal tertinggi untuk hari ke-10 berturut-turut. Jumlah ini sekaligus menjadikan kes keseluruhan jangkitan dalam negara adalah sebanyak 1,565. Kita telah pun melepasi angka 100,000, mengatasi negara lain seperti China, Singapura, Korea Selatan, dan jumlah kes aktif ketika ini juga mencarat dengan sangat tinggi, 18,576 kes. Gigi. Ya, daripada jumlah kes baru berkenaan terdapat 2 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 1,245 kes. Dan negeri Selangor kekal melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu 461 kes, diikuti oleh Sabah 225 kes, Johor pula 205 kes. Dan Dr. Noor Hisham berkata terdapat juga pertambahan 3 kes kematian menjadikan jumlah setakat ini kematian dalam negara kita adalah 449 kes. Dan KKM turut mengesan 4 kluster baru iaitu kluster Kasia Diamond, kluster Pompot, kluster Tapak Bina Kiara dan kluster Tapak Bina Perkasa. Dan jumlah kluster yang telah tamat pula adalah sebanyak 268 kluster, termasuk 6 kluster yang tamat pada hari semalam iaitu kluster Tanah Merah, kluster Jalan Kalabakan, kluster Seri Terapi, Seri Pasir, Astaka dan juga kluster Tembaga. Ya, kita lihat dalam kluster-kluster baru yang direkodkan semalam, 2 membabitkan tapak bina dan kita menjangkakan lagi kes akan terus kekal tinggi apabila program saringan di tempat kerja masih lagi diteruskan dan akan diwajibkan pada 1 Januari tahun depan. Jadi kita akan menjangkakan kes masih lagi akan kekal tinggi ataupun mungkin melonjak lebih tinggi berbanding apa yang kita saksikan sekarang. Dan ini juga dalam masa yang sama kita perlu berwaspada mungkin lebih lagi berbanding sebelum ini apabila kita juga mengesan beberapa varian baharu COVID-19 di serata dunia, antaranya di Malaysia juga apabila mutasi baharu COVID-19 dikenali sebagai VUI 1201 meskipun ia masih belum dikesan di negara ini. Itu kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan bahawa kerajaan masih lagi akan sentiasa berwaspada. Ini bukan satu sahaja varian ataupun mutasi baru yang dikesan baru-baru ini, tetapi apa yang dikatakan KKM juga akan mengambil langkah berjaga-jaga termasuk usaha mencegah daripada penularan varian baharu berkenaan. Dan varian baharu tersebut didapati menunjukkan peningkatan sebanyak 70% kadar penghantaran dan peningkatan kes 3 kali ganda dalam tempoh pemberitahuan iaitu 14 hari. Dan varian berkenaan mempunyai mutasi baharu dalam protein lonjakan termasuk perubahan asid amino dan penghapusan 3 asid amino. Sedikit teknikal apa yang dijelaskan di sini. Ya. Kalau kita lihat juga varian baru ni walaupun kita tahu tidak lagi dikesan dalam Malaysia tetapi negara jiran kita sudah mula mengesan kes positif pertama varian baru dari UK yang juga UK pun asalnya varian baru itu adalah daripada Afrika Selatan dan sebenarnya banyak yang perlu kita belajar mengenai perkara ini. Dalam masa yang sama kalau kita tahu update-nya di Singapura itu seorang positif, 11 lagi masih disaring dan kita juga masih mengesan lagi perkara ini adakah varian lain ada A701V yang pertama kali dikesan dalam kluster Benteng Lahad Datu dan juga mutasi lonjakan yang paling kita dengar sekali D614G itu merupakan varian-varian yang ditemui dalam COVID-19 ini. Namun kata pakar varian ini menunjukkan penularan wabak yang lebih pantas dari sebelumnya. Namun kesannya masih sama juga. Ia ikut juga kepada kadar antibodi anda dan juga adakah anda daripada kalangan yang berisiko tinggi. Ya, pasti ramai yang bimbang mendengar laporan tentang varian baharu tetapi apa yang dimaklumkan WHO dan juga pihak KKM tidak menunjukkan sebarang keparahan lebih tinggi ataupun risiko lebih tinggi sekiranya anda dijangkiti dengan mutasi ataupun varian baharu dan sebenarnya telah pun dijangka apabila COVID-19 ini bermutasi
bermutasi menjadi varian baharu sebenarnya telah pun dijangka dan normal apabila membabitkan virus. Dan ramai juga yang bimbang sama ada vaksin ini yang bakal diterima di negara akan boleh mampu atau tidak mencegah varian-varian baharu, mutasi baharu COVID-19. Setakat ini masih banyak lagi yang kita tak tahu tentang varian baharu, tetapi apa yang dijelaskan, apa yang saya fahamkan daripada penjelasan pakar-pakar, rupa bentuk protein virus itu masih lagi kekal sama bentuknya sekiranya bermutasi. Jadi virus ataupun vaksin COVID-19 itu diharapkan dapat lagi mencegah sekiranya dapat mutasi pada virus COVID-19 itu. Dan dengan lonjakan kes yang kita lihat baru-baru ini, banyak juga PKPD dikuatkuasakan, antaranya membabitkan beberapa tempat kerja, dan juga ini salah satu pengumuman daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Katanya PKPD akan dilaksana di Asrama Pekerja Westlight, Taman Perindustrian Tampu Jaya, Johor Bahru bermula hari ini sehingga 8 Januari 2021 yang melibatkan 231 unit rumah dengan anggaran jumlah penghuni seramai 3,116 orang. Dan ini dibuat ataupun keputusan dilaksanakan selepas KKM melaporkan peningkatan kes positif COVID-19 secara mendadak di kawasan itu. Dan semalam sebenarnya kami mendapatkan pandangan seorang pakar, Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati, katanya sebenarnya menjelang tahun baru ini menuntut kita untuk menyemak semula strategi untuk mengatasi COVID-19 ini. Nampaknya kita masih lagi kekalkan strategi PKPD di sesuatu kawasan yang ada kes banyak, kes yang tinggi, dan kemudian PKPB di kawasan lebih besar misalnya Lebah Kelang. Tetapi apa yang dipersoalkan oleh beliau, apa bezanya PKP, PKPB, PKPP hampir sama ketika ini apabila orang ramai masih lagi keluar. Lagi-lagi pada musim perayaan, musim percutian ini, ramai yang keluar dan semakin ramai yang leka dengan SOP yang perlu masih lagi dipatuhi lagi-lagi dengan varian baharu COVID-19 ini. Ya, beliau juga menggesa agar prosedur operasi standard SOP di kawasan PKPB, PKPD atau PKPP itu dilihat kembali kerana takut tiada beza pula nanti kan. Sebab dah buat perintah dan buat prosedur tetapi keadaan masih sama. Tapi apa pun kita perlu amalkan, waspadakan diri yang sangat tinggi ketika ini, dan anda perlu beringat sekiranya berada di tempat sesak, kalau boleh elakkanlah berada di tempat yang sesak ketika kita masih berlawan dengan pandemik COVID-19 ini. Ya, banyak lagi laporan kami nak bawakan di Awani Pagi jam ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi, kita masih membicarakan mengenai berita-berita yang anda perlu tahu pada hari ini, dan ini merupakan berita yang kami baru terima malam tadi. 3 pekerja pembersihan loji kumbahan maut dipercayai terhidu gas. 3 pekerja berkenaan maut selepas dipercayai terhidu gas dari loji kumbahan di pantai dalam Kuala Lumpur sekitar pada petang Jumaat semalam. Dan menurut Komander Operasi PGB Muhammad Ridwan Kamarul Zaman, 40 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pantai Dalam, Jalan Hang Tuah dan juga Jalan Tun Razak telah dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada sekitar jam 2.41 petang. Dan kejadian melibatkan 6 mangsa lelaki dewasa yang merupakan kontraktor pembersihan telah mengalami masalah pernafasan kerana terhidu gas dari loji kumbahan ketika melakukan kerja-kerja pembersihan di dalam loji tersebut. 2 orang mangsa telah berjaya menyelamatkan diri dengan keluar dari loji sebelum pihak bomba tiba, dan 4 mangsa masih berada dalam tangki loji tersebut ketika kejadian, dan seorang daripadanya berjaya diselamatkan manakala 3 yang lain meninggal dunia di tempat kejadian. Bagaimanapun setakat ini apa yang kami tahu, tidak dimaklumkan mengenai jenis gas berkenaan. Pasukan penyelamat terpaksa dikerahkan untuk menaikkan semula mangsa yang berada dalam loji berkenaan. Apapun kita akan bawakan mengenai perkembangannya dari masa ke semasa, tapi apa yang kami tahu setakat ini, jenis gas belum lagi diumumkan yang menyebabkan kematian 3 mangsa di tempat kejadian. Ya, pastinya kita akan terus ikuti apa hasil siasatan pihak berkuasa, kerana perlu ditekankan di sini keselamatan pekerja itu sangat penting, keselamatan di tempat kerja. Sementara kita menyaksikan banyak kes positif COVID-19 dikesan di tempat
tempat-tempat kerja, tetapi malangnya di dalam masa yang sama juga kita masih lagi menyaksikan kes-kes keselamatan masih lagi berlaku, bukan saja membabitkan pandemik COVID-19 tetapi isu-isu lain juga. Tetapi apapun kita akan terus ikuti apa perkembangan hasil siasatan pihak berkuasa berhubung dengan insiden tersebut. Dalam masa yang sama kita juga nak lihat apa lagi berita yang mencuri perhatian semalam. Ini pastinya satu berita yang mendapat perhatian anda baru-baru ini berhubung dengan sebuah keluarga di Pulau Pinang dan pastinya juga selepas itu mendapat perhatian Abid Liu yang cukup terkenal lagi-lagi dalam kalangan netizen dalam negara ini. Selalunya beliau tidak boleh mendengar kesusahan yang dihadapi oleh mana-mana individu, pasti akan terus terbang bagi menghulurkan bantuan. Itulah karakter figura Abid Liu dan sifat dermawan yang dimiliki pendakwah bebas itu menjadikan beliau sering digelar sebagai wira oleh warganet. Dan terbaru beliau tampil menghulurkan bantuan kepada pasangan suami isteri Ganesh dan Parameswari yang terpaksa bermalam di dalam kenderaan sejak 8 bulan lalu selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran. Dan dalam kemas kini di laman Facebook, katanya beliau meluahkan rasa sedih selepas mendengar kisah 5 beranak itu yang terpaksa tidur dan tinggal dalam kereta mereka. Dan beliau terus bergegas dari Johor Bahru ke Pulau Pinang untuk mendengarkan kisah mereka dan pastinya untuk menghulurkan bantuan. Dan bagi meringankan beban mereka, beliau memaklumkan telah menyewa sebuah rumah 3 bilik dan juga akan menanggung kos sewa sebulan sebelum pasangan itu mendapat rumah program perumahan rakyat termiskin. Katanya sudah 2 kali mohon semenjak rumah terbakar, tetapi jika mereka ingin terus tinggal di situ pun beliau akan terus bayarkan dengan gembira. Beliau juga dalam masa yang sama hadiahkan peti ais, mesin basuh, televisyen, periuk nasi, kipas, katil lagi, barang dapur, duit belanja. Katanya sayu masa saya nak belikan barang untuk mereka. Itu laporan yang kami bawakan semalam dan kita lihat di sini berita yang memang mencuri perhatian seluruh rakyat yang pastinya ramai sebenarnya yang terkesan lagi-lagi ketika pandemik COVID-19 ini. Bukan hanya Ganesh sahaja, ramai lagi keluarga yang terkesan, tetapi apa yang dipersoalkan, dipertikaikan di sini, adakah kita sentiasa perlu bergantung kepada bantuan kepada orang-orang seperti Abid Liu ini apabila ada sahaja laporan tentang keluarga yang berada dalam kesusahan ini? Perlukah kita bergantung setiap kali kepada Abid Liu? Manakala kita sebenarnya ada sistem percukaian, sistem bantuan, sistem program perumahan untuk golongan yang susah seperti mereka ini. Dan sentimen itu sebenarnya dibawakan oleh ramai netizen di luar sana, masyarakat di luar sana yang mengatakan bahawa adakah setiap kali perkara ini terjadi kita perlu memanggil Ustaz Abid Liu untuk bantuan, kerana dilihat bantuan yang diberikan oleh Abid Liu bersifat tiada birokrasi. Terus sahaja dapat kan. Kalau kita sebelum ini bukan sahaja keluarga S. Ganesh, malah banyak keluarga yang telah dibantu dan ketika ini contoh perlu diambil oleh orang ramai mungkin daripada kepimpinan itu sendiri melihat bagaimana bantuan yang diberikan oleh NGO ataupun individu bernama Abid Liu ini sangat mudah diberikan secara terus dan bagaimana beliau menyalurkan bantuan itu, bagaimana beliau menyusun semula kewangan agensinya dan itu mungkin boleh diambil iktibar ataupun dipelajari agar ketika ini pandemik ini kita tahu kesemua pada kita yang susah perlukan bantuan secara segera, sama ada wang tunai ataupun bantuan makanan dan juga tempat tinggal. Itu yang paling penting, kerana yang menyedihkan mengenai S. Ganesh ni bukan beliau bukan keluarganya tiada rumah, tapi keluarganya rumahnya terbakar. Itu yang paling menyedihkan, menyebabkan mereka 5 beranak tiada tempat tinggal. Tapi kita ada berita terbaru sebenarnya mengenai kru media Abid Liu itu sendiri, kerana 3 orang kami diberitahu bahawa 3 orang daripada pasukan media pendakwah Abid Liu telah terlibat dalam kemalangan jalan raya malam tadi dan difahamkan mereka adalah dalam perjalanan pulang dari Pulau Pinang selepas membantu keluarga S. Ganesh yang sebelum ini terpaksa tinggal dalam kereta selama 8 bulan seperti yang kami maklumkan. Dan dalam satu muat naik di laman Instagramnya, Abid Liu berkata mereka dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur ketika kejadian berlaku. Difahamkan kejadian berlaku berdekatan tol Jalan Duta apabila kenderaan Toyota Estima yang dinaiki kru mereka melanggar pembahagi jalan ketika cuba mengelak sebuah kenderaan lain yang sedang membuat pusingan U.
Dan apa yang kami fahamkan juga, Abid kini berada di Hospital Glen Eagles menemani anggota krunya yang membuat imbasan CT, dan kami akan bawa sebarang perkembangan di astroawani.com. Dan sebelum kita berpisah, pastinya juga menceritakan tentang kesusahan orang ramai ketika pandemik COVID-19 ini dalam masa yang sama. Apa juga yang dikhawatiri orang apabila berlaku kesusahan dan kesempitan ekonomi ketika ini, mungkin akan berlaku juga lonjakan kes jenayah, dan ini satu kes jenayah yang dilaporkan semalam apabila polis melepaskan beberapa das timbakan sebelum menumpaskan 4 penjenayah dalam satu kejadian mendebarkan di Sungai Buloh sekitar tengah hari Jumaat. Dan menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, dalam kejadian berkenaan timbakan dilepaskan polis selepas suspek yang menaiki kereta jenis Pro 2 Axia itu telah melanggar seorang penunggang motosikal yang juga pekerja penghantar makanan, dan kesemua suspek melarikan diri selepas melakukan jenayah samun di sebuah rumah. Dan laporan penuh ada di astroawani.com. Tetapi apa yang telah pun dijelaskan oleh pihak polis sebelum ini, sebenarnya tidak berlaku lonjakan kes jenayah ketika pandemik, walaupun ramai yang berada dalam kesempitan ekonomi ketika ini, tetapi tidak berlaku lonjakan kes. Mungkin apa yang kita lihat hanyalah apa yang dilaporkan di media, dan pastinya berita-berita yang menggemparkan seperti ini. Tetapi apa pun kita harap ini tiada kaitan dengan kesempitan ataupun krisis ekonomi ketika ini, dan kita harap pemulihan negara dapat dipercepatkan di sini supaya tidak kita lihat laporan-laporan seperti ini lagi. Dan itu antara laporan yang kami bawakan di astroawani.com. Ya, kalau anda suka apa yang kami bawakan, boleh pergi ke astroawani.com untuk laporan lanjut. Dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Saya Jija Ahmad. Dan saya Naila Huda. Salam hormat.